terlibat dengan Mona. Assalamualaikum. Jadi bersama dengan kita hari ini untuk membincang iaitu Mas Rizie Said, iaitu pengasas bagi apa tadi? Pengerusi Perkit. Dan juga kita ada Nazim Johan Toki, iaitu ketua aktivis PPIM, dan juga Muhammad Asri, pengasas bagi Hot Burger dan juga aktivis bagi PPIM. Baik, kita mula isu panas hari ini. Toki, Cik Asri. Nampak gayanya ada banyak yang mencari hari ni. Okey, kita mungkin Toki boleh ulas dulu situasi sekarang. Okey, mungkin ya kalau kita tengok hari ini macam-macam menjadi bahan bualan dalam masyarakat ya. Masyarakat macam cukup terkesan dengan isu yang dibangkitkan ya. Dan kita tengok dalam masa beberapa daripada awal itu dia punya viral ni isu jadi gila-gila. Pasal gila-gila ni pasal orang nak tahu. Pasal orang mungkin terkesan. Sebab tu dia pergi dan dia viral, dia nak bagi tahu orang lain. Jadi isu ni suka tidak suka dia memang ada dalam masyarakat kita. Mungkin kita kurang highlight, ada masa ke semasa. Tapi isu ni memang benar dan isu ini merata-rata. Rasanya kita tidak boleh nak menafikan kewujudan isu ini yang telah menghantui masyarakat Malaysia cukup begitu lama. Saya dengan adinda saya ni, Ustaz Mas Rizie ni biasa pergi turun padang dengan penguatkuasa di operasi Ops dan pergi tengok macam mana tempat judi dan mereka kata, dan saya diberitahu oleh mereka yang ada berurusan dengan tempat judi ni, dia kata bila penguatkuasa datang je dia akan melalui beberapa pengalaman. Sama ada datang je dah tak ada orang. Mana pergi Ops ni, pergi ready kita pergi kosong. Gampang betul. Banyak tempat. Dekat Hartemas dulu kita pergi dekat Kepong lah. Tengok dah kosong. Jadi macam mana boleh kosong? Pasal kita sendiri yang pergi ni pun kita pun tak tahu. Jadi maknanya berita ini telah sampai kepada target lah. Macam mana boleh sampai? Siapa menyampaikan? Pasal semua tak boleh ni. Telefon memang tak dibenarkan lah. Satu. Ataupun pergi dapat apa yang dapat, lepas tu balik kejap lagi dalam 2 jam dah berisi balik tempat tu dengan alat-alat judi yang baru. Dan kita dimaklumkan juga ya, dalam industri inilah industri mafia cukup besar, dan dia telah bertapak sini dah puluhan tahun daripada mungkin dulu lagi pada ketua-ketua polis yang bertugas. Maknanya dia pun pergi ke dalam satu situasi yang telah wujud. Benda ni bukan maknanya ketua polis datang, dia buat, tak ada. Ni dah berkurun-kurun daripada dulu. Saya ingat kalau ikut dulu dia buat judi apa? Yang judi apa tu yang ditulis number tu? Bukan, dia nombor ekor tak rasmi ni. Jadi kita pun boleh, dan dia orang bayar. Jadi dia telah industri ini telah mewujudkan satu budaya yang pada kita cukup tidak baik, terutama bagi orang Islam. Pada bukan orang Islam, mungkinlah kita tidak melarang. Jadi adalah tempat macam genting. Jadi maknanya kalau seraya nak pergi, seraya tak boleh pergi genting. Boleh pergi tapi tak boleh masuk tempat judi. Mungkin fair juga, mungkin juga ada kaedah-kaedah yang kita perlu lihat untuk mengisi keperluan. Pasal kadang-kadang orang ada keperluan. Jadi kita melihat perkara ini merupakan satu cabaran. Pasal hari ini, dengan keadaan kita hari ini, kalau kita kata yang ini untuk Cina aja berjudi, tak juga. Pasal kita satu masyarakat kita bukan pulau. Kita bersama-sama dalam satu masyarakat. Bila kata contohnya yang habis duit, contohnya yang habis duit tu katanya saya. Lepas tu bila dah habis duit, saya tak ada duit nak bawa balik rumah. Jadi Suraya kata itu tak ada kena-mengena dengan Suraya. Tapi saya akan nak rompak Suraya, tak rompak saya, rompak saudara Suraya. Maknanya perkara ini amat penting. Dan sebab itu rakyat saya rasa hari ini amat
terkesan dalam isu ini. Pasal sebelum ini pun macam kita tengok, Saudara Asri telah bawa perkara ini 3-4 bulan dulu macam tak bergerak. Jadi ini yang kita rasa hari ini alhamdulillah, pasal saya rasa IGP kita memang agak serius sangat perkara-perkara yang berkaitan dengan judi yang benda-benda haram. Saya dulu biasa bercerita dengan dia, dia amat menentang. Tapi kita pun faham dia pun bukan dia boleh buat kerja seorang-seorang. Bukan mudah, pasal ini telah menjadi satu macam budaya dalam masyarakat kita yang begitu terdedah dengan berbagai pengaruh, ancaman dan berbagai benda lah. Jadi itulah lebih kurang pembukaan cerita. Jadi bila kita timbul isu ini, rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Hari ini tiba masanya rakyat bersuara. Jadi mungkinlah pasal cerita-cerita ini yang kita tengok hari ini jadi adalah hasil. Tapi yang dulu sebelum ini yang kita pergi turun padang, ustaz pergi mengamuk lah, marah tu. Ya nak buat macam mana? Tapi benda tu jalan juga. Baik, soalan saya untuk Encik Asri. Okay, perkara ni seperti Tok K kata telah berakar umbi sejak bertahun-tahun dulu. Jadi rakyat dah lama tegur. Cumanya mungkin sekarang dengan teknologi masa kini, dengan kita zaman PKP, semua nak tengok video, semua nak tengok live, suara rakyat tu lebih lantang, lebih didengari. Jadi apa sebenarnya niat? Sebab ada peniaga kata Encik Asri ni cumanya marah ke MBSA saja, tapi benda tu berkait. Tapi sebenarnya apa yang membuatkan Encik Asri mendedahkan perkara ini? Memang dah, kalau kata orang putih, it's an open secret. It's an open secret, semua orang tahu tapi tiada tindakan. Jadi apa sebenarnya yang Encik Asri nak? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pihak MBSA, penjaga-penjaga lain pun saya minta maaf lah kerana benda ni agak terkesan. Sebenarnya lillahi ta'ala, sebenarnya saya tak ada isu pun dengan MBSA, dengan mana-mana PBT, sebab saya memang penjaga tepi jalan dah biasa sangat dengan benda-benda. Dah kena tarik tu biasa lah. Tak ada apa dah, memang tak marah sedikit pun. Cuma geram ya tak. Kita ni negara kita dilanda Covid. Semua orang susah hati. Semua orang tak ada kerja, tak ada makan, tak ada apa, macam-macam lah. Apabila Covid ni, bila kerajaan dah longgarkan sedikit, boleh rentas negeri, dah boleh menjaga. Tetapi menjaga sampai pukul 10. Saya antara orang yang ambil peluang tu lah, dah boleh menjaga kan, menjaga pukul 10. Okey, baik. Habis menjaga kan pukul 10 dah tutup. Okey, baik. Kami tutup je menjaga, kemas-kemas, saya balik je. Saya nak pergi balik ke kedai saya mesti lalu kedai mesin judi. Kita boleh kenal mesin judi ni, macam mana karakter mesti boleh kenal karakter mesin judi. Saya nampak ini kedai judi, tak tutup, buka, motor banyak kat luar. Okay, masa tu dah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari saya dah tengok. Saya rasa tak boleh, saya gelisah. Kita dah ada dididik benda-benda macam tu, gelisah rasa ini benda yang tak boleh subahat. Maka saya start buat laporan. Saya telefon Bukit Aman, saya mengadu, saya cakap saya ada nampak kedai mesin judi. Dalam keadaan orang tak boleh kerja, kena balik cepat, Roblox sini, Roblox sana, kabut apa semua, kedai mesin judi elok je beroperasi. Tempat-tempat lain semua kena tutup, semua kena kemas. Sampai je pukul 10, MBSA, polis semua akan ronda kawasan. Tutup. Tetapi kat lorong belakang dia tak pergi. Itu yang buat saya jadi dia macam berjalan. Betul, yang buat saya rasa terkilan. Saya buat terkilan. Okey, baik. Saya pun ambil video apa semua, saya buat aduan dekat Bukit Aman. Bukit Aman bagi saya satu nombor telefon, dia kata ni bahagian perjudian. Saya D7 lah, D7 bahagian perjudian, dia bagi saya nombor telefon, saya pun telefon. Saya cakap, tuan, kat sini ada masalah judi, tolong datang tengok. Dalam keadaan PKP ni semua orang tak boleh keluar, pusat judi bebas menjaga, saya cakap. So dia bagi saya satu nombor telefon untuk saya hantar maklumat. Nombor telefon lah 016 apa tu dia bagi kat saya. Saya pun hantar maklumat, saya hantar video pukul 1 pagi, video pukul 2 pagi, video pukul 3 pagi. Perkara ni berlaku pada bulan Mei. Sebelum ni. Malam raya, hari raya pertama, hari raya kedua, semua tu saya dapat. Sebab apa? Sebab mesin judi, saya mesti lalu depan mesin judi. Saya nak balik ke kedai, saya nak balik ke rumah saya mesti lalu. Apabila saya buat aduan, saya tengok kedai mesin judi tutup 2 hari. Lepas tu on balik. Lepas tu ni. And then saya pergi pula dekat Jambatan Integriti PDRN. Saya hantar aduan.
saya hantar report, saya hantar video-video yang saya bagi, saya cerita saya dah mengadu dekat bahagian perjudian tak jalan. Saya mengharapkan PDRM bahagian integriti pula ambil tindakan. Tengok benda tu tak jalan. Okey, nak tahu apa jadi? Salah seorang Cina sindiket tu, dia panggil budak saya, dia cakap, apa pasal you punya bos kacau kita punya bisnes? Apa pasal kacau kita punya bisnes? Baik. Apa ini pekerja yang di gerai tu. Di gerai tu. Apa pasal you punya bos kacau kita punya bisnes? Baik. You tahu apa jadi? Dia orang tambah lagi 2 kedai. Tak tahulah orang yang sama ke, sedikit ke, ada buka lagi 2 kedai. Satu kedai yang lot kosong lama tu, 2 lot dia orang ambil. Satu lagi tahu kat mana? Betul-betul sebelah kedai saya. Seolah-olah macam mencabar saya. Dia nak jual burger kot. Bukan gerai tau. Tak ada supply burger lah kat customer dia. Betul-betul di sebelah saya. Astagfirullahaladzim. Seolah macam, you siapa? You siapa? Macam tu. Saya dah buat report, saya dah pergi Bukit Aman, saya dah cerita dekat integriti. Benda tak jalan, malahan benda tu bertambah lagi. Baik, 2. Okay, macam mana boleh sangkut dengan MBSA pula? Begini ceritanya. Saya rasa cemburu. MBSA datang kacau store saya. Dalam masa yang sama, kau tak kacau kedai kuda. Kau tak kacau cucuk rokok. Kita rasa macam jealous lah, cemburu. Kami tengah susah, kami baru nak start menjaga, budak-budak semua susah, kereta nak kena bayar, rumah nak kena bayar, kedai nak kena bayar, hutang nak kena bayar. Menjaga tak boleh pergi lama, menjaga sekejap. Dengan kita, kamu datang jokah-jokah tengking-tengking. Tapi mesin judi beroperasi sampai pukul 1, pukul 2, pukul 3, kamu tak nak ambil tindakan. Pernah satu kali tu, MBSA datang ke kedai saya, 7 orang datang, 6 orang datang, jokah marah, suruh kami tutup. Yelah, kami mengaku ada kelewatan kat situ. Tapi dalam masa yang sama saya cakap dengan dia, tuan, belakang tu ada kedai mesin judi, masih lagi beroperasi. Oh, ya ke? Tak apalah. Dia boleh cakap macam tu je. Ini yang buat saya jadi cemburu. Okey, baik, tak apa. And then kemarin kena lagi, store saya kena angkat lagi. Dalam masa yang sama saya nampak kedai judi aktif depan-depan kedai judi. Itu yang cara sebenarnya tak sengaja betul-betul. Tak sengaja. Saya buat geram live lah, tu. Geram. Saya nak bagi saya pun tak sangka benda ni jadi begini, tapi saya tahu benda ni satu ancaman. Sebenarnya laporan secara formal telah dibuat. Jadi 3 bulan dulu. 3 bulan lepas. Ya, saya hantar video. Bila tidak ada tindakan ataupun tindakan perlahan lah, atau tak nampak tindakan di mata kita, kita jadi macam ini saya nak meluahkan. Siapa yang nak dengar? Sebagai rakyat lah. Mungkin pasal ini secara kebetulan lah, pasal dia dah jadi tekanan kuat. Orang nak cari duit. Ya, jadi betul. Ini yang kita nak semua orang faham. Tapi sebelum apa-apa saya nak announce sikit ya. Sesiapa yang mempunyai maklumat berkaitan dengan perjudian, kedai-kedai perjudian ini, boleh WhatsApp kepada kita. WhatsApp kepada kita 019 359 1000. Jadi kita akan bawa perkara ini mengikut apa yang perlulah. Ya, kita ada pin phone number tu dekat live, boleh cari kat situ ya. Soalan untuk Ustaz Mas Rizie yang selalu turun padang, yang tengok dan juga buat program pemulihan untuk kaki-kaki judi yang ada masalah sosial berkaitan. Apa pandangan Ustaz tentang tindakan Encik Asri dan respon dari pihak polis yang katanya mahu mengambil tindakan terhadap Encik Asri pula? Baik, terima kasih. Ini orang hebat ni, kau kena tahu. Tak ada. Terima kasih. Saya sebenarnya sedih bukan apa, sedih dunia akhir zaman ni. Tuhan dah turun bala punya besar macam ni pun masih tak insaf lagi. Tak kira lah siapa pun pemimpin, daripada atas sampai ke bawah pun. Sepatutnya Allah dah bagi peringatan dengan bala bencana. Kita menanggung rakyat, menanggung kerugian kerajaan berbilion. Dengan bala tu, kita ni sebenarnya nak tutup pusat maksiat ni. Kita dah usaha punya lama dah pergi operasi. Bukan mudah. Saya rasa kita jadi mangsa seperti inilah. Ni kes yang berulang-ulang. Dulu Yusof Hazmi pun macam tu juga. Lepas tu sebelum tu pun siapa pun menegur, dia akan kena. Dia akan kena. Saya pun dulu mula-mula saya kena masuk lokap IPD sini tahun 2005. Tegur anak muda minum arak, buat maksiat kat Bukit Bintang malam tahun baru. Lalas kita yang kena cekup. Bukannya saya kena angkut satu truk.
Hak yang mabuk apa, lepas tu hak lain semua balik. Saya kena angkut. Masuk tidur dan wangi. Jadi saya pelik dunia sekarang ni, apa maksudnya kita pergi dakwah, pergi bimbing anak-anak yang Melayu yang mabuk-mabuk, lah kita pula ke dalam. Jadi dunia sekarang ni sebenarnya kita ni nak jadi apa sebenarnya? Kalau kita tengok dunia sekarang ni, kita sebenarnya nak mengubah kerajaan ni kepada yang lebih baik. Sepatutnya kita ada kalau inilah keadaannya, negara kita ni seperti dah berada dalam keadaan darurat yang tenat sangat. Bukan darurat COVID-19 je. Darurat dalam masalah integriti, dalam masalah minda, dalam masalah persepsi rakyat. Rakyat sekarang ni sendiri pun bila terjadi kes seperti ini, kes ini sebenarnya besar pada peribumi Melayu Islam. Besar ni. Bukan kes kecil. Sebab dia menyentuh macam mana kes Food Panda, macam tu juga. Hak yang sepak budak Melayu tu tak ada kena apa pun. Lah budak Melayu hak kompor tu pula kena dakwa merusuh pula. Jadi benda-benda yang menindas orang Melayu, menindas orang pribumi kita ni dah berulang-ulang. Kes Harun Hadib lagi saya tak nak ulas lah sebab saya pun dah bergaduh sampai ke atas dah pasal cerita benda ni. Sampai saya dah dilarang dah masuk. Macam-macam saya kena maki NGO bullshit lah apa macam-macam kan. Saya dah menangis dalam doa saya. Saya dah menangis dah. Saya takut nanti tak lama bila Tuhan turun bencana nanti, bala ni akan kena kepada kita semua. Sebab antara punca bala Allah turun kepada sebuah negeri, sebuah negara itu ialah bila berlakunya maksiat, mungkar dan pemerintahnya berlaku zalim, penguasanya berlaku zalim. Contohnya surah Al-Qasas ayat 59. Kita boleh rujuk. Mana Allah Ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi kulli ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah Allah menurunkan bala bencana kepada sesuatu qura, satu negeri, satu tempat itu, kecuali telah Allah hantarkan rasul. Kalau tak ada rasul, mereka para ulama, orang-orang yang seperti ini adalah suara yang menyambung daripada lidah Nabi. Saudara Asri ini menyambung. Kerana Nabi suruh kita tegur. Kita tak ada kuasa, tapi kita boleh tegur dengan lidah. Jadi dia telah menjalankan kewajipan dia. Berbanding dengan kawan-kawan kita yang lain yang lebih hebat, pangkat lebih besar, lebih gagah, tapi bisu depan maksiat. Jadi benda ni dia telah melaksanakan kerana iman. Kerana Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Bila kamu lihat satu kemungkaran, hendaklah kamu cegah dengan tangan, yakni dengan kuasa. Para ulama mentafsirkan, kita tak ada kuasa, tapi fa illam yastati' fa bil lisan, hendaklah kita tegur dengan lisan. Dan saudara asri kita telah menjalankan menegur dengan lisan. Kena pula media gini ada, kita gunakanlah saluran yang ada untuk menyalurkan benda itu. Dan kalau saya sendiri pun berada dalam situasi itu, saya sendiri pun akan jadi marah. Kerana saya menanggung dosa dengan maksiat di keliling saya, sehingga saya jadi lemah, iman saya dikira lemah. Kerana bila saya tak boleh mencegah kemungkaran, hendaklah benci dalam hati, kan Nabi kata. Tapi benci dalam hati itu wazalika adfu iman, selemah-lemah iman. Tak pasal-pasal maksiat ada sebelah, kita buat ibadat, kita jadi lemah iman. Sebab pihak berkuasa tak buat kerja. Jadi dalam istilah ini bagi saya, saudara asli menjalankan tanggungjawab iman dia kepada Allah. Ini soal yang pertama, soal iman dulu. Kita orang Islam. Agama kita, agama persatuan kita, agama Islam. Raja-raja kita orang Islam, pemimpin kita Islam, ketua polis kita orang Islam. MBSA pun orang Islam. Semua orang Islam. Kita bercakap atas agama. Jadi benda yang macam ni bukan kita nak salah ke sesiapa. Ini asbab saja nak jadi tercetus. Macam juga COVID-19. Tercetusnya mungkin daripada apa? Warga asing datang apa. Macam-macam lah. Asbab. Tetapi apa yang berlaku itu Allah hantar melalui asbab kepada saudara asri untuk terjadi perkara itu. Sebenarnya bukan isu itu saja. Isu arak je dah berapa ramai orang kita mati. Bukan orang kita minum arak pun. Tetapi orang kita jadi mangsa. Jadi kita ni menanggung je lah segala akibat. Dia orang yang buat bala, kita yang menerima akibat. Dia orang yang minum arak, kita jadi mangsa. Dia orang yang merusuh, arwah adik jadi mangsa. Dia orang yang sepak, tak pasal-pasal kawan kita 5 orang, 6 orang Food Panda. Kena. Dia orang yang buat hal premeh-premeh ni dia biarkan begitu lama. Tiba-tiba seolah-olah pengadu pula dijadikan mangsa. Ini dunia apa ni?
Saya nak beri ingatan sekali lagi, rakyat bukan bodoh dah sekarang zaman ni. Maklumat sekejap je boleh sampai. Ni pun live ni, berapa ramai ni. Saya ni naik pengerusi pembela ni. Berapa ramai orang sedang live, sedang perhati sekarang ni. Jadi bukan sikit-sikit. Bukan sikit. Berjuta umat Islam sedang perhatikan kita. Jadi sebab itu, jangan terus menganiaya dan menganiaya. Menzolimi. Saya cukup tak larat dah. Sebab saya tak larat nak menangis dah melihat umat Islam ditindak satu. Kami ni kalau nak kompor kes sudah berlunggun penganiayaan kepada rakyat peribumi, anak bangsa kita, seagama dengan kita, ditindas di bumi kita sendiri. Siapa nak bela ni? Mana pemimpin-pemimpin yang berdegar-degar nak bela ni? Tak ada. Kalau ada pun dia biar. Ini pula lepas bencana ni, kita dia orang buat tuntutan tu supaya PM benarkan balik apa yang Menteri Wilayah dah beku tu. Dia orang desak kat sana tu. Persatuan dia orang desak. Sebab itu kita sekarang ni arak ni pun puas Menteri nak pertahan ni. Dia orang desak ni supaya beri balik lesen. Supaya premier-premier kelab malam yang beroperasi. Dia tak ada masalah. Tak ada lesen pun dia buat cara tak ada lesen. Dia buat juga. Dia dah cakap. Dia akan buat juga. Dia akan buat juga. Jadi sebab itu, bila benda ini berlaku, kita menghadapi masalah keadaannya amat tenat. Kita nak mengadu dengan siapa? Saya faham tadi. Dah bukan tak ada saluran. Beliau dah pergi jumpa Integriti, dah pergi jumpa Bukit Aman, dah jumpa Ibrahim. Nak ngadu dengan siapa lagi? Dengan MBSA pun sudah beritahu. Lepas ni ginilah, kita pergi menghadap Yang Tuan Agong lah. Mengadu dengan Tuan Agong lah. Macam kita dululah. Kes pening macam mana penindasan pada orang Melayu. Lalas 10 hari sebelum tumbang, kita pergi menghadap Yang Tuan Agong. Hantar memo ke istana. Dah kita tak ada cara dah. Kepada siapa lagi nak mengadu? Kita sebagai rakyat yang ditindas di bumi kita sendiri. Sebab kan benda ini, toke-toke tu berseronok lah. Tak ada benda dia. Kaya duitnya. Ada satu toke, saya nak share sikit lah. Toke judi ni, dia punya, dulu saya dengar pendapatan dia 16 juta satu hari. Sekarang ni naik 30 juta satu hari. Ni satu Malaysia ni. Jadi, duit banyak. Juta ni banyak. Jadi banyak orang mata jadi kabur pasal duit yang banyak. Jadi ini yang kita kena bawa perubahan. Maknanya kau tidak tunggu bila lagi. Kalau sekarang tak buat Ustaz saya tak tahu bila. Tak tahu. Ini masa paling baik sebenarnya. Ini IGP kita harap guna kesempatan ini. Kerajaan dah tukar, bala dah turun, kita dah dapat insaf dah sepatutnya dengan COVID-19. Lepas pada tu kerajaan pun dah bertukar. Kan sepatutnya ini waktu kita terbaik dah, membetulkan semua keadaan dah. Bukan waktu kita nak saling salah menyalah. Ya, bukan waktu ni. Kita ada soalan untuk Encik Asri. Setakat ni setelah membuat aduan, ada ke tidak pihak-pihak selain daripada kita dapat tekanan daripada penguatkuasa polis, ada tidak pihak yang berniaga tu yang toke-toke judi ni cuba menghubungi, mengganggu setelah video tu viral? Tak ada. Tak ada tak ada siapa mengganggu. Tapi dia Tapi punya tu ada. Orang tak buat kerja macam tu. Dia pandai juga. Dia ada ni yang kita share sikit pasal ayah tiger apa benda pun ada berhubung. Jadi tiger tu siapa tu? Tak tahulah, itu kita tak tahu. Tapi dia boleh jadi apa-apa. Tapi hakikatnya tempat-tempat maksiat ni juga dilindungi oleh orang-orang yang macam ni. Jadi tak boleh lah. Jadi kita nak jadi apa ni Ustaz? Tak boleh. Nak jadi apa? Time ni kita kena bersatu semua. Encik Asri rasa sekarang ni selamat ke? Nak berniaga, nak teruskan Dah lah, apa dia pun tak duduk situ dah. Nak cincang je kan. Cincang 18 dia kena. Saya serah pada Allah 100%. Itu yang kita nak dengar. Itulah dia. Allah punya kerja. Saya pun tak minta benda jadi macam ni. Saya pun tak sangka jadi. Sebenarnya ni lah kata Ustaz cakap asbab. Memang asbab ni. Sungguh Allah hantar satu-satu kat Malaysia ni. Antara contoh-contoh yang Allah hantar kan, Ketua Polis Johor. Itu antara satu petanda yang sangat baik Allah hantar. Ketua Polis negara kita. Saya sangat respect lah kalau banyak-banyak. Macam itu saya nak share sikit. Pasal dia polis ni dah 200 tahun. Saya pun dari keluarga polis dulu. Salah seorang pak saudara saya timbalan Ketua Polis negara. Maknanya saya pun keluarga polis. Hari ni pun kahwin dengan anak polis juga. Jadi kita ni kalau boleh nak melindungi juga polis. Tapi benda yang tak betul, yang tak, bukan ramai polis yang cukup baik. Tapi disebabkan yang sedikit ni, dia jadi huru-hara. Jadi kita haraplah kita merayu pada apa ni KPN kita ya. Kita merayu kepada mungkin KSN pun kena tengoklah kes yang macam ni. Pasal ini adalah kejadian sebenar. Teguran kepada OCPD Sungai Buloh yang begitu lantang
menyatakan sangat cepat sangatlah bagi mungkin, kami. mungkin dia perempuan dia tak tahu OCPD. kot. OCPD Dia laju betul dia. OCPD ni kalau tengok body language dia tu ada something wrong. Masa dia buat PC. Mana dia marah lah. Dia tahan marah lah. Kita boleh kena body language orang. Tapi saya nak cakap juga macam ni. Kadang-kadang dalam keadaan tertentu ada juga polis-polis yang bagus yang diletak dalam peti ais. Pasal ini bukan kuasa polis sangat pun. Betul, polis di bahagian itu, tapi benda ni dah besar, politik lah, underworld lah, segala benda international lah. Jadi kita pun kena faham. Jadi yang perlu lihat perubahan ini, yang lain tu memang kena buat, tapi individu kita pun kena ingat. Maknanya keluarga-keluarga kita kena balik jaga anak-anak ni. Anak-anak tak balik, duduk tempat judi. Jadi bila ada ni kes di Penang, bila mak dia cari bising tempat judi, mak dia pula kena tahan pasal mengganggu. Jadi yang kita hendak hari ini adalah perubahan kepada kita semua. Yang berjuta yang tengok tu, maknanya mari kita bersama gerakkan perubahan ini untuk melaporkan. Ingat ya, kalau nampak ada tempat judi ke apa benda, telefon atau hantar WhatsApp kepada 019-359-1000. Jadi kita simpan. Benda ni kita simpan dan kita nak tengok apa ni. Dan kita doalah, kita doa kekuatan kepada Ketua Polis Negara untuk membantu meneruskan. Soalan untuk PPM. Sedikit panas lah. Dulu PPM ni terkenal dengan OPSBAH, Banteras Aktiviti Haram Sekitar Kuala Lumpur, diberi kerjasama yang baik oleh penguatkuasa sini. Mungkin kita boleh minta PBT kawasan lain juga datanglah berbincang. PPM ni dia terus direct dengan rakyat. Mungkin rakyat segan ke, susah nak menembusi punya birokrasi dekat pejabat tu. Datang di sini tak ada birokrasi, insya-Allah boleh jumpa terus dengan ketua aktivis. Macam mana tentang operasi? Ini tanggungjawabnya bersama. Siapa-siapa nak datang, terpanggil untuk datanglah. Nak beri maklumat. Kita bukannya boleh jamin apa, Ustaz. Kita buat, dan kita pun dalam banyak bahaya. Jangan ceritalah. Kita pun jangan macam-macam ugutan lah, segala benda memang ada kepada kita pun. Tapi kita tak apalah, kita macam kita serah tadi, macam ni saudara sebut tadi, kita berserah pada Allah. Kita dah buat apa yang kita fikir patut, perlu. Pasal kalau katakan kita tak buat benda ni, contohnya kita diam, PPM diam. Okey, jadi tak mati. Contohnya kalau kita diam tak bawa perkara ini, kita tak mati hidup sampai 200 tahun ke. Mungkinlah sebab ni kita nak takut, tapi hari ini nak takut buat apa? Macam mana pun kita akan mati. Kita buat apa yang kita perlu buat sekarang. Maknanya itu, jadikan ini satu perjuangan kita, dan kita harap sesi kali ini dapat merubah. Biar orang melihat, ni apa motor-motor banyak ni telefon. Lepas tu kita nak juga di pihak penguasa, okey terus datang. Ambil tahu dan terus ambil tindakan. Jadi orang tak beranilah. Hari ini yang boleh membuat adalah kerjasama kita. Pasal kita tengok mungkin agensi, kita tengok agensi dalam banyak industri memang dicengkam. Kadang-kadang dia orang kata kalau buat laporan transfer 24 jam. Ini biasa. Daripada dulu sampai sekarang memang biasa. Dan satu masa dulu, dan ini cerita yang saya ialah saja nak ingat kembali ya. Seraya tahu tak, nak transfer dalam ni zaman dulu. Nak transfer dalam askar antara paling sukar. Pasal maknanya contohnya askar ni nak balik ke Malaysia, ke KL atau nak pergi susah sangat. Jadi kalau nak transfer masa dulu, pergi dia panggil tancong transfer. Zaman dululah. Tancong transfer. Pasal ada kawan seorang ni nama dia Kapten Rahmat. Dia bahagian receiving. Bahagian receiving barang. Baru hari pertama tu datang barang. Hantar barang, ya Allah, barang yang sayur busuk, ayam yang mati dah pun ada, yang macam-macam lah ceritanya. Jadi dia tak nak terima. Ni cerita betul ni, dia kata saya tak nak terima, dia ambil barang. Jadi dia orang ambil barang balik, kejap lagi datang seorang pengurus pula. Bawa duit pula. Baik dia. Duit pun dia tak nak. Dia nak apa sebenarnya? Tak adalah, benda barang yang baik lah. Jadi akhirnya esok balik dapat surat transfer pergi ke Sabah. Jadi ini zaman dulu ya. Saya tengok sekarang ni yang di tentera tu tak, rasanya insya-Allah tidak ada lagi. Tapi maksud saya ini yang perlu dibuat. Maknanya kita secara individu kena kuatkan diri kita. Pasal janganlah lembik mata atau lembik tengkuk tengok duit. Cik Asri ada dihubungi pihak polis ke? Ada.
Ada jadual bila akan bagi statement ke? Atau dah susun masalah dengan peguam akan pergi dengan peguam? Kita tengah berurusan. Saya macam ni, pada pandangan saya, masalah judi, masalah pusat urut, masalah ni benda yang tak boleh dinafikan. Memang berlaku terlalu banyak sehingga kan orang muak. Banyak rumah tangga jadi hancur benda macam ni. Baik. Ada satu solusi untuk kita selesaikan benda ni bersama-sama, insya-Allah. Baik. Sebenarnya institusi polis, kastam, SPRM, tentera ni yang sebenarnya yang masuk ni adalah lepasan-lepasan tahfiz ni bagus. Kena diserapkan. Memang kena diserapkan sebab diorang ni dah ada akhlak sebenarnya. Basic agama tu diorang ada. Kebanyakan yang masuk jadi polis, jadi tentera ni yang pegang-pegang ni kebanyakan yang tak jaga solat. Kebanyakan memang tak jaga solat. Terlalu mudah, cair, cepat, isap rokok, tak jaga semayang. Cuba tanya anggota polis, subuh semayang tak? Bilalah semayang subuh bawa isteri semayang subuh? Pernah tak tanya anak apa itu syahadah? Sebenarnya benda-benda lah segala kunci dia. Tapi ada yang pendapat yang macam video Encik Asri sendiri ditonton oleh jutaan masyarakat Malaysia, jutaan. Jadi ada yang sokong, memang ramai yang sokong, tapi ada segelintir yang rasa ni bukan cara yang betul. Dia boleh kotorkan image polis, pihak berkuasa, dan orang boleh manipulasi info dan boleh selit-selitkan isu-isu perkauman. Jadi orang kata benda ni tak sesuai. Mungkin apa pendapat? Dia macam ni, dalam Facebook ni kita tak tahu budak ni mental ke, sekolah macam mana ke. Kita tak tahu siapa yang menulis tu. Fake account. Kadang-kadang kita jumpa kan, nampak macam okey, tengok rupanya mental. Tapi dia macam itulah, dia kita kena ingat sekarang ini kita tengok pun dan pihak Kementerian Kesihatan pun dah perakui banyak orang kita menanggung depression. Memang banyak. Katakan sampai 3-40% tu depression tu, just imagine. Jadi tak heranlah. Tapi yang kita heran ni, kenapa benda ini terjadi? Contohnya, saya nak ambil kesempatan ini sama ya. Kita tengok polis. Saya dah biasa dulu cakap dengan Tan Sri Muhyiddin, saya bercakap dengan Datuk Najib dulu pun. Saya kata, mungkin juga kita perlu lihat balik secara serius. Contohnya, gaji polis. Kalau gaji constable tu, saya tahu berapa? Tak tahu. Gaji permulaan lah kot, 1,000. Lebih kurang tu lah. Tak sampai 2,000. Kalau duduk kerja di Kuala Lumpur, dia punya itu kemiskinan bandar 4,000. Jadi 2,000 ni nak cari kat mana? Jadi bila saya cakap, dia kata kita tak ada bajet. Memang tak ada bajet. Tapi kalau cuba bayangkan seorang anak pergi ke sekolah, jangan bagi duit. Habis kalau dia curi barang macam mana? Anak tu dia boleh curi barang, tapi polis diberi kuasa dan amanah. Polis tak minta pun orang bagi. Orang nak ambil kesempatan. Dah kalau duit tak ada, kita boleh cakap saya pun kalau jadi polis macam tu kot. Habis duit tak ada. Ni elektrik rumah nak potong, anak nak telefon, bini, kalau bini lah, kalau bini lagilah. Jadi nak gelang ke, setengah-setengah nak pakai gelang kan, gelang baru kan? Gelang baru, trend apa benda. Jadi bukan kita dapat mengisi semua keperluan, tapi asas supaya maknanya ia tidak berkurangan. Maknanya kalau gaji berkurangan, kita nak cakap apa benda? Maknanya dia punya iman tu pun memang sukar nak ambil yang sanggup lawan kan. Macam saya inilah, kalau contoh saya sedikit, orang yang sanggup lawan ni tidak ramai. Yang saya pengalaman sendiri, saya pernah dulu bercerita dengan IGP sekarang. Saya teringat masa dulu, dia menentang, walaupun dia hari itu dia di special branch, dia menentang dan berani menentang berhabis-habisan. Ini yang kita nak, karakter ni yang sanggup ke depan menentang benda yang tidak kena. Dia boleh bergaduh dulu dengan IGP masa dulu pun, pasal tak suka dengan benda-benda yang terjadi. Jadi ini yang kita nak cari, tapi bukan mudah nak cari orang macam ni. Jadi untuk kita mudahkan sikit pencarian, saya rasa kita kena review sikit. Kalau kita tengok di Singapura, saya dimaklumkan pegawai polis yang gaji 2,000 kat sini, di Singapura 5,000 Sin dollar. Dia jadi eligible bachelor kat sana. Maknanya orang nak cari tak jadi menantu, pasal dia duit cukup. Tak payahlah minta-minta lagi dah. Jadi ini antara fakta yang kita perlu lihat.
Maknanya okey, kita review balik gaji polis. Ni secara serius lah, saya duk cakap ni pun lama juga dah komen-komen. Secara serius review balik pasal orang kata duit tak ada. Memang duit tak ada. Kalau kita tak buat macam ni, duit ada ke? Dia duit tirih lagi banyak. Maknanya mungkin dengan integriti 100%, jadi tidak ada hasil pun tidak akan terlepas. Penjenayah pun pasal dia mudah. Cuba bayangkan naik lori bawa katakan barang-barang yang salah, senjata api ke. Okey, bagi RM30-40 lepas. Apa nilaian RM30-40 dengan barang yang lepas itu, nilai banyak. Jadi kita kena review balik. Jadi saya mohon pihak kerajaan supaya review balik. Bagi pihak polis ini keutamaan dan kedudukan. Contohnya Hong Kong. Dan ada beberapa negara saya dengar macam di Turki tidak akan terjadi. Pasal dia ada jati diri dia kuat. Dia jati diri kuat ni pun kena bina. Kalau duit tak ada, jati diri pun tak apa nak ada. Selain gaji macam saranan bagus saya boleh juga. tambah sikit apa yang ni cakap tadi tentang sebenarnya isu kalau nak katakan saudara Asri kononnya memalukan, cara dia tak betul dan sebagainya. Saya rasa pendedahan ini kalau katakan saudara Asri tu orang awam. Tapi Datuk Ayub, kalau tengok video Datuk Ayub tu dedahkan LTE. Bukan LTE, polis punya kepincangan. Tengok balik. Ya. Kan? Bahkan telah pun menangkap, kalau isu parti pun 25 polis dan agensi enforcement yang telah ditangkap kerana bersebahat dengan sindiket. Jadi kalau kita tengok pendedahan Datuk Ayub sendiri pun lagi boleh menjatuhkan imej polis. Tetapi Datuk Ayub dia gentleman. Dia kata kita kena mengakui lah. Kalau kita silap, kita bukannya malaikat. Yang sampai tak boleh ditegur, tak boleh diberikan solusi kita pencadangan ni, masalah apa? Kalau benda tu boleh selesai, rakyat tak akan perlu bising. Bising tu sebab benda tu tak selesai dan benda tu mengganggu kita. Itu yang rakyat bising. Jadi perlu apa nak pergi isukan bila ada yang memberikan komen, kita fokus kepada orang yang beri komen tu kononnya bermasalah. Kalau nak kaji orang yang mendedahkan perbincangan, saya ingat statement Datuk Ayub tu lagi dahsyat. Keduanya, saya beritahu hasil daripada kita punya perbincangan dalam Okbah dulu kan. Kita buat di Pulai Spring dulu. Di mana kita mendengar enforcement daripada pendedahan daripada agensi, termasuk daripada MOF. Daripada 160 lebih lesen yang diberi oleh Kementerian Keuangan ni, hasil cukai negara bukan 2.5 bilion. Genting Highlands saja 1.5 bilion. Cuba bayangkan duit itu pergi beri makan siapa? Negara kita nak berkat macam mana kalau dapat daripada hasil ini? Macam ni belum lagi cerita premi maksiat, harak dan sebagainya. Kita ni makan banyak benda-benda yang tak elok dalam diri kita. Akhirnya kita punya jadi hati kita tak selesai. Kena buat perawatan balik. Seolah-olah macam tu. Ini sebenarnya Toki nak sentuh sikit. Ini antara benda yang paling penting. Kita ni, kalau kita ni adalah apa yang kita makan. Jadi cuba bayangkan, kita tak kesian ke anggota-anggota kita yang hebat-hebat untuk kita tengok para rakan yang segak apa benda, tapi kita benarkan, beri dia kaedah supaya termakan benda-benda yang tidak baik. Cuba bayangkan. Sedangkan you tahu bila kita bawa makan, contohnya kalau kita bawa makan balik ke rumah, bagi anak-anak makan rezeki yang tidak halal, apa akan jadi? Jadi ya daging jadi tak tenteram, jadi depression, jadi macam-macam, jadi semua mahras, segala-galanya lah. Itu yang kita kena bayar. Maknanya adakah kita willing? Maknanya kita ni nak cari yang terbaik. Contohnya mungkinlah katakan, mungkin kita tak dapat buat kerana dia melibatkan darurat. Tapi janganlah seronok pula. Contohnya dalam bank, isu perbankan yang melibatkan riba. Riba ni Allah dan Rasul berperang dengan kita. Janganlah kita ambil mudah benda ni. Tak adalah. Ni tak, itu Allah punya janji. Jadi kalau kita tak dapat nak buat sesuatu sekarang pun, dalam hati kena simpan. Maknanya kita kena ajar anak-anak kita, tak mau dah ni, tak mau dah, akan datang tak mau. Maknanya nak bersihkan diri kita. Maknanya Allah kesian kita tak mampu. Tapi kalau kita ada pilihan, maknanya kita jadi bertanggungjawab. Kalau kita nak tengok orang kita susah hari ini, adalah disebabkan pada Toki lah makanan lah. Makanan dan rezeki yang tidak baik. Apa pasal rezeki ni? Kalau Ustaz nak sebut rezeki ni, pasal barang yang baik, Nabi pun dah sebut kan, maknanya daging yang membesar daripada makan benda yang haram, api neraka lebih aula, lebih utama untuk dia. Jadi kita ni sebenarnya kita melanggar habis je sebenarnya. Tak ada reserve pun. Dah lah kita rasa undang-undang kita tu lebih besar daripada undang-undang Allah. Tu satu dah syirik kita. Enggak, syirik dah tu. Maknanya kita rasa kita ni
ada pangkat sikit, ada undang-undang dunia, undang-undang Allah kita boleh langgar. Itu pun dah syirik dah. Tu pun tak terjawab dah kita dengan Allah. Apatah lagi kalau kita balun lagi benda-benda haram, bagi makan anak bini. Kadang-kadang orang bagi. Kadang-kadang orang bagi. Ya. Diminta pula ada. Dah jadi biasa sekarang. Jadi dia masuk paling kurang pun unsur syubhah. Syubhah pun masuk juga. Jadi sebab itu terlalu banyak pemakanan masuk dalam umat Islam ni. Jadi sebab itulah kadang-kadang bila kita nak bercakap tentang kebenaran akan jadi kebatilan. Dia tak nampak sebab kata Syekh Abdul Qadir Jalani, orang yang jenis macam ni ialah jasadun hayyun qalbun mayit. Jasadnya hidup tapi hatinya mati. Dia tak ada rasa takut pada Tuhan. Ilmu ada. Knowledge dia ada. Dia memang ni masalah. Tetapi hati langsung tak rasa takut. Hati mati. Sebab hati itu dah besar daripada benda-benda yang syubhat, benda-benda yang haram. Sebab itulah benda ni kalau beri kepada kita punya pasukan keselamatan, rosak kerja kita. Sebab tu saya minta dua je. Saya minta dua je. Satu, saya minta kepada pihak pasukan enforcement, tak kira lah polis ke apa, bila nak jalan kooperasi, kita tubuhkan balik kekuatan macam mana Obah tu hari 28 agensi dengan 18 NGO sebagai pemerhati dan buat check and balance. Kita bukan nak mengkritik, tapi kita nak menambah baik. Kita nak memantapkan kita punya operasi. Lagipun bila kita pergi ramai, dia tak boleh kau tim. Kalau pergi 1-2 agensi, dia boleh kau tim. Itu yang kita punya cara. Yang keduanya ialah program pemantapan integriti enforcement kena buat. Libatkan ulama. Pulihkan balik kita punya kerohanian kita ni. Mungkin kita ada something. Kena buat rawatan balik untuk membersihkan balik hati-hati kita yang mungkin terhijab. Mungkin hati kita yang tidak ada rasa takut dengan Tuhan. Ini program ni kena buat balik. Sebab apa? Sebab program pemantapan integrity enforcement ni kalau tak buat dulu, kita nak buat kita tolak IPCMC. Dulu kita tak nak sebab polis dalam polis katanya. Habis kalau kita nak arapkan JIT saja, JIT pun bukannya buat banyak program sangat enforcement. Tak ada upaya. Nak arapkan tentera dulu pun kalau tak ada kagat, teruk. Sebab tu dalam keadaan sekarang kita hanya beri latihan mental, fizikal, spiritual mana? Spiritual content tak ada. Kekuatan zaman Nabi dulu sampai 3 suku dunia Islam berkembang, kekuatan iman, kekuatan spiritual. Jadi sebab itu dalam bab ini kita tengok pemakanan kita dah merosakkan hati, iman kita dah jadi lemah, maka iblis lah duduk di depan. Bila iblis duduk depan, payahlah kita. Jadi sebab itu kita tengok berluasanya balik tempat judi hari ini. Maknanya kita nak, kalau boleh kesempatan ini yang ada ini digunakan untuk membawa perubahan. Kita nak tengok perubahan supaya tidak lagi seolah-olahnya mereka dalam industri ini menguasai dasar negara. Dasar jadi benda-benda macam ni lah. Jadi kita harap ramai lagi yang bawa berita ni. Bila isu ni timbul, saya sentiasa di social media memantau. Ada yang menuduh tentera, ada yang menuduh polis, ada menuduh sebenarnya apa yang nak disampaikan hari ini ialah kita ada masalah. Rakyat tolong bukan ambil tindakan sendiri, tetapi ambil peduli. Ambil peduli. Prihatin, ambil balik kita punya taman perumahan tu. Ambil balik kita punya kampung. Ya betul. Kalau tidak taman perumahan orang punya. Tok Ki ingat tahun lepas kita kena dengan polis di Ampang. Saya bagi maklumat sindiket jual bayi. Tak sempat saya bagi statement kepada polis. Sindiket dah telefon saya bagi tahu polis, bagi tahu nombor saya untuk bincang Melayu dengan Melayu. Isunya bukan macam tu. Kita ada masalah sosial, masyarakat kita ada penyakit, kena diselesaikan. Sendiri tak boleh kena kerjasama. Kita kena sokong. Bukan nak kata Encik Asri di betul 100%. Mungkin cara dia mungkin pun silap. Tapi betul yang tak betul dia silap tu kita betul. Yang salah tu tegur elok. Okey, kita akan betulkan cara kita. Apa cara lagi dia nak tegur? Dah buat laporan polis, dah bagi tahu kepada PBT. Dengan siapa lagi dia nak mengadu? Dengan siapa lagi nak mengadu? Kita lontar balik soalan ni kepada OCPD di Sungai Buloh. Jika apa lagi saluran yang ada untuk Encik Asri, ambil balik kawasan Sungai Buloh, kampung halaman dia. Dengan siapa lagi? Dia asal orang sana. Dia asal di sana. Jadi dengan siapa lagi dia nak mengadu? Baik, Encik Asri ada apa-apa nasihat kepada, mungkin lepas ni membangkitkan semangat rakyat lain nak buat benda yang sama. Jadi apa nasihat Encik Asri kepada mereka yang nak cuba-cubalah? InsyaAllah. Saya tengok banyak kecam polis. Please stop benda ni. Kita pun tak mau. Polis ni kita tak ada polis kita hancur. Orang ni pemata kita. Ada orang ni harapan kita. Cuma memang ada segelintir. Macam kita bincang tadi, dia punya soal hati je. Iman nak tekan dah apa.
bila dah kena, dia judi ni, rasuah ni dia ketagih sebenarnya. Dia ketagih. Dia penyakit lah. Penyakit. Okey. Cukup berhenti. Yang mana yang tak elok tu tak elok lah. Kan? Ya. Okey. Jangan kecam-kecam polis lagi, sudah. Okey, jangan kecam-kecam, kita sama-sama bantu polis. Bantu polis, kita sama-sama together. Cuma saya nak minta satu lagi peranan, seperti contoh persatuan-persatuan penduduk. Seperti contoh karya-karya masjid. Pakat-pakat together. Ya. Benda ni kena buat. Kadang-kadang tempat judi tak jauh Tempat masjid judi tak pun. jauh masjid. Tak jauh tempat masjid. Kadang-kadang orang masjid langsung tak tahu ada pusat judi di situ. Langsung tak jauh. Semua orang-orang masjid ni pun kalau boleh bercampur dengan geng muda apa semua, sentiasa tanya maklumat. Korang tahu tak mesin kuda kat mana? Korang tahu tak mesin judi kat mana? Tahu tak rumah bujang yang mana duduk sampai macam itulah, sama-sama benteras maksiat, benteras. Orang-orang masjid ni kena main peranan. Sekarang saya tengok masjid, pengurusi masjid asyik tanya, berapa kutipan kita? Berapa kutipan kita? Buat program kayuh lah, kurus lah. Yang benda-benda yang sepatutnya yang ditanya pada karya masjid tidak ditanya. Ini kutubah-kutubah pun kena marah engkau dia. Minta maaf lah cakap. Tapi tak, ini saya sebagai orang awam. Minta, saya tak ada jawatan, saya tak ada apa, saya tak pernah ada apa. Cuma minta mai, kita sama-sama mesti kita boleh buat. Mesti boleh buat sama-sama. Dah lama sangat dah. Dah lama sangat. Kita dah ketinggalan daripada segi ekonomi 20-30 tahun dah ketinggalan. Tak ada apa dah. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi dah. Dan saya nak minta sini, saya nak ambil sedikit peluang nak meminta agensi-agensi dan juga pegawai-pegawai kerajaan untuk sama-sama membantu para manusia di luar sana yang menghadapi banyak masalah sekarang ini. Contohnya masalah perniagaan. Memanglah yang lesen, memang kena perlu lesen, tapi kalau boleh dipermudahkan. Urusan itu dipermudahkan, nak keluar surat kelulusan, kadang-kadang nak pergi ambil surat 3-4 kali pergi pun tak siap contohnya. Tapi ada yang luar biasa bagus. Saya jumpa kawan cukup bagus yang bersungguh-sungguh. Jadi kita hendak yang bersungguh-sungguh ini untuk bersama, ya, cuba bawa perubahan, teguran, bantu ekonomi sesama kita. Contohnya pasal kita nak mewujudkan keharmonian. Jadi kita harap maknanya dengan adanya amalan begini, gaji-gaji yang mereka terima itu adalah gaji-gaji yang bersih, berkat. Pasal dia macam ni, ya. Ingat ya Suraya, kalau tak berkat banyak pun tak cukup. Tak boleh puas. Kalau berkat sikit pun melebihi. Ingat, sikit pun melebihi. Itu yang kita nak. Jadi itulah mungkin Ustaz nak penutupnya Ustaz. Nutupnya Ustaz. Yalah, harapan saya Dengan doa sekali Ustaz. ya. Saya sebenarnya benda ni dah terlampau lama. Kita menanti-nanti. Saya mengharapkan pembentukan kerajaan yang baru dan juga suasana kita dalam menerima musibah yang besar seperti polemik. Kita pun ada negara jiran kita di Palu, ditenggelam macam gempa bumi. Sekali Allah hantar bala ke Aceh, 350,000 nyawa habis. Saya tak tahu lagi apa lagi bala yang kita nak. COVID-19 ni dah satu amaran yang berat dah. Kita hidup susah, menderita semua pihak. Sebab masjid nak semayang pun orang menangis. Tak boleh semayang ke masjid, tak diberi. Jadi itu nak ceritakan makna keadaan bencana ni, sepatutnya Allah bagi dah nasihat, tegur pada kita. Tapi kalau degil lagi, saya rasa memang wajarlah sebelum bala turun, baik kita beritahu dulu. Apa caralah, tak kira lah kita kukau ke, kita beri mesej ke, kita nak viral ke, daripada bala turun, tak pasal-pasal peri je kita menanggung. Jadi sebab itu bagi saya, maksiat yang berlaku ada kaitan dengan bala Allah yang akan turun. Tu yang pertama. Yang kedua, kerajaan kita dah beritahu. PM pun dah beritahu itu hari. Kita khadam rakyat. Kita ni adalah orang yang khidmat untuk rakyat. So sekarang rakyat pribumi seperti dianiaya dah tertindas di tempat kita sendiri. Dan toki-toki maksiat yang bawa bala, yang memberi sumbangan kepada pemakanan haram, rasuah dan sebagainya ni, mula nak pergi deal balik, nak counting balik. Berapa ramai orang-orang kita yang duduk kat situ, yang menerima habuan tiap-tiap bulan. Jadi ini kita kena hentikan, sebab kalau kita tak selamatkan mereka ini sampai mati besok duduk membawa duit rasuah, makan duit haram, subahat dan sebagainya, kita tak dapat selamatkan mereka. Jadi sebab itu tanggungjawab kerajaan bila dia dah berkuasa, dia kena menyelamatkan rakyat, membawa daripada zulumati ila nur, daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya hidayah Allah, daripada duduk maksiat, lubuk maksiat kepada daripada huru-hara maksiat kepada keamanan, kesejahteraan.
keindahan agama. Jadi yang itu yang kita kena bawa semula, dan oleh kerana itu saya mengayu sebab kita di peringkat NGO Persatuan Pembela Islam telah pun kita membuat resolusi kita, insya-Allah sedikit masa lagi kita akan menghadap PM. Di antara tuntutan kita akan minta supaya operasi gabungan seperti Okbah ini yang melibatkan NGO, pakar, tokoh ulama, agensi bergabung, kita boleh pergi dalam satu gelombang yang besar untuk menangani isu-isu maksiat ini. Itu kita minta dapat diadakan. Yang kedua, institusi pemulihan yang selama ni tak menggunakan modaliti agama, masuk balik modaliti agama, spiritual content, supaya mereka ini dapat dibentuk balik. Integrity enforcement terutama sekali dapat dibentuk balik. Sebab jati diri nak menolak munkar, nak menolak rasuah itu iman. Bukan soal noleh belajar undang-undang dah lama dah tahu. Tetapi nak menolak, buat kata saya berbicara dengan bahagian integriti Bukit Aman dulu, Polis India dia bercakap, saya kata kenapa rasuah berlaku di kalangan enforcement. Dia cakap, Ustaz, kalau iman senipih kulit bawang, iman dia sebut iman, kalau iman senipih kulit bawang belum cuba tahu. Orang jolok 100 kita boleh tolak, orang jolok 1000 kita boleh tolak, tapi kalau orang bagi 100,000, 1 juta, 10 juta, kan bagi rumah lagi, bagi amoy lagi, nak tolak macam mana kalau iman senipih? Ini persoalan yang masuk sekarang ni, macam mana nak bina iman kalau makan daripada benda yang tak elok. Jadi sebab itu kembalikan balik kekuatan jati diri, keimanan itu, supaya kita dapat melahirkan negara yang dapat bebas daripada bencana ni. Okay. So bersama-samalah kita ambil tindakan. Kita pun tak guna nak salahkan penguasa hari ini, tak mau mundurin jari lagi. Mari kita ambil kesempatan ini bersama, kita buat yang terbaik, kita jadikan polis, pasukan polis yang terbaik sekali. InsyaAllah memang boleh sangat. Pasal apa tak boleh? Kita adakan semua pegawai-pegawai kerjaan yang hebat, yang kita bersama insyaAllah menanti keberkatan yang Allah turun kepada kita. Baik. So kita tamatkan hari ni ya. Kasih ada apa-apa boleh jangan lupa WhatsApp ya. 0193591000. Kalau ada apa-apa maklumat, hantar WhatsApp kepada kita. Terima kasih. Pin phone number kat bawah tu. Okay. Terima kasih.